Kebiasaannya para pedagang menggunakan alat analisis teknikal pada carta untuk mengenal pasti entry dan exit point untuk sesebuah dagangan. Jadi anggapan asas analisis teknikal adalah bahawa pasaran telah memproses semua maklumat yang ada dan kesemua maklumat berharga tersebut ditunjukkan dalam carta harga. Jadi apa yang penting di sini kita katakan dalam carta itu pergerakan harga dalam asas analisis teknikal boleh dikatakan dia punya asas dia basic dia adalah harga yang bergerak itu ditunjukkan dengan mengambil kira segala maklumat telah diambil. Okey, sebahagian besar analisis teknikal difokuskan pada menentukan sama ada arah aliran harga semasa, akar berlanjutan dan jika tidak bila akan berubah. Prinsip teras mendasari analisis teknikal adalah bahawa harga pasaran mencerminkan semua maklumat yang ada dapat mempengaruhi pasaran. Jadi kesan dari itu, para pedagang tidak lagi perlu melihat perkembangan ekonomi, fundamental atau sesuatu perkembangan yang baru kerana semua itu sudah dimasukkan ke dalam pergerakan harga sesuatu komoditi atau security. Penganalisa teknikal secara umumnya percaya bahawa harga bergerak mengikut trend dan sejarah cenderung berulang apabila dilihat secara keseluruhan mengenai psikologi pasaran. Dua jenis analisis teknikal utama adalah corak carta dan petunjuk teknikal ataupun statistik. Jadi apa yang nak katakan, prinsip teras untuk satu analisis teknikal adalah harga pasaran itu sudah mencerminkan kesemua fundamental atau semua maklumat yang sudah ada. Sebagai contoh, kita dapat lihat data terbaru M2OB untuk FCPO, kita dapat lihat data fundamental je adalah stok berkurangan. Jadi apa yang kita dapat lihat, bila stok berkurangan, maksudnya supply kurang, demand akan lebih. Jadi ini akan mengira harga FCPO akan menaik. Jadi kita dapat lihatlah bagaimana harga FCPO sekarang telah membuat lagi satu new high price. Jadi nak katakan di sini, itulah prinsip teras yang mendukung ataupun analisis teknikal. Katakan pergerakan harga dah termasuk dalam segala maklumat yang telah ada. Okay, next saya akan berceritakan tentang penggunaan carta dalam analisis teknikal. Okay, carta adalah suatu persembahan grafik yang mempunyai maklumat harga, security atau komoditi dari suatu masa ke suatu masa. Carta memetakan sejarah data berdasarkan gabungan harga, jumlah dagangan dan selang masa. Kita boleh lihat penggunaan carta dalam analisis teknikal begitu lazim, sehingga penganalisis teknikal seringkali disebut sebagai chartist. Pada asalnya, carta dilukis secara manual, tapi kebanyakan carta pada masa kini telah dilukis menggunakan komputer. Jenis carta dan skala yang digunakan bergantung pada maklumat apa yang dianggap penting oleh penganalisis teknikal dan carta mana dan skala mana yang sesuai menunjukkan maklumat tersebut. Jadi pada hari ini ada 5 carta yang saya ingin terangkan. Pertama adalah carta garisan. Kedua adalah carta palang atau bar chart. Ketiga adalah carta batang lilian atau lebih dikenali sebagai candlestick chart. Keempat adalah carta Heiken Ashi. Dan terakhir sekali adalah carta titik dan rajah ataupun dikenali sebagai point and figure chart. Okay, carta garisan. Carta garisan adalah satu bentuk carta yang paling asas yang terdiri daripada satu baris dari kiri ke kanan yang menghubungkan harga penutupan. Umumnya hanya harga penutupan yang digambarkan ditunjukkan oleh satu titik. Ini adalah jenis carta yang popular digunakan dalam persembahan dan laporan untuk memberikan pandangan yang sangat umum mengenai sejarah harga dalam pasaran dan arah aliran yang terkini. Walaupun carta seperti ini tidak memberikan banyak gambaran mengenai pergerakan harga dalam sehari, tapi ramai para pedagang menganggap harga penutupan lebih penting daripada harga terbuka, tinggi atau rendah dalam jangka masa tertentu. Okay, ini adalah contoh yang saya katakan. Ini adalah menghubungkan antara satu ke satu. Harga penutupan, ini adalah contoh daripada 3 hari bulan hingga 4 hari bulan Ogos. Jadi harga penutupan digariskan. Ini dikatakan sebagai carta garisan. Sebagai basic lah, menghubungkan satu ke satu point. Ini adalah carta garisan untuk harga SPO daripada 7 Ogos tahun lepas hingga 6 Ogos 2021. Inilah ada harga berdasarkan KO3 iaitu harga SPO untuk bulan 3 yang untuk harga bulan yang ketiga.
So daripada carta garisan saja kita dapat lihat ICPO dalam trend menaik. Jadi cara asasnya carta garisannya hanya menunjukkan trend sahajalah. Dan bagi setengah para pedagang itu sudah mencukupi lah. Okey, seterusnya adalah carta palang atau bar chart. Carta palang adalah salah satu alat asas analisis teknikal. Carta palang juga disebut sebagai carta buka, tinggi, rendah, tutup ataupun open, high, low, close. Yang terdiri daripada serangkaian garis menegak yang menunjukkan jumlah harga selama jangka masa yang ditetapkan. Carta palang membolehkan para pedagang menemui corak dengan lebih mudah kerana mereka mengambil kira semua harga buka, tinggi, rendah dan tutup. Harga permukaan adalah tanda hubung mendata di sebelah kiri garis mendata dan harga penutup terletak di sebelah kanan garis. Kiranya harga permukaan lebih rendah daripada harga penutupan, garis sering berwarna hitam atau hijau untuk mewakili tempoh kenaikan. Sebaliknya, bila berlaku untuk tempoh jatuh yang diwakili oleh warna merah. Ini adalah contoh. So, harga pembukaan kita boleh lihat digariskan pada belah kiri ni lah. Untuk ke kiri. Manakala harga penutupan digariskan ke kanan. Dan harga high low di sini kita lurus tegak. Jadi kalau dalam satu hari tu market tutup, harga tutup lagi tinggi daripada harga buka, dia akan ditanda dengan warna hijau lah kebiasaannya. Tapi jika harga tutup lebih rendah daripada harga buka, ianya akan diwarnakan dengan warna merah. Yang penting untuk kita ketahui, sebenarnya carta palang adalah carta yang paling banyak digunakan oleh para pedagang di seluruh dunia. Dia the most used chart in the world lah. Walaupun kita nampak dalam kita punya mungkin carta candlestick, tapi sebenarnya carta palang adalah carta yang paling banyak digunakan oleh para pedagang di seluruh dunia. Okay, seterusnya adalah carta batang lilin atau lebih dikenali sebagai candlestick chart. Jenis carta lain digunakan adalah carta batang lilin dan disebut begitu kerana komponen utama carta yang mewakili harga kelihatan seperti batang lilin dengan bodi tebal dan biasanya garis yang memanjang di atas dan di bawah. Disebut bayangan atas dan bayangan bawah. Okay, bayangan teratas adalah bahagian teratas bayangan atas menunjukkan harga tinggi, sementara bahagian terbawah bayangan bawah menunjukkan harga rendah. Corak dibentuk oleh badan sebenar dan bayangan. Corak batang lilin paling berguna dalam jangka masa yang pendek dan kebanyakannya mempunyai kepentingan di bahagian atas aliran naik atau bahagian bawah aliran menurun ketika corak sering menunjukkan pembalikan arah aliran. Okay, bahagian lilin yang lebih luas ditunjukkan antara harga pembukaan dan penutupan. Ianya biasanya berwarna hitam atau merah apabila harga tutup lebih rendah daripada harga buka, ataupun putih atau hijau ketika harga tutup lebih tinggi daripada harga buka. Di antara kekurangan daripada carta batang lilin adalah bahawa batang lilin mengambil lebih banyak ruang daripada carta palang. Jadi ini dapat tunjuklah. Hampir sama dengan carta palang tadi, cuma bahagian open dan close itu akan diwarnakan lah. Jika harga tinggi lebih tinggi, harga tutup lebih tinggi daripada harga buka, akan diwarnakan dengan warna hijau. Baliknya jika harga tutup lebih rendah daripada harga buka, ini akan diwarnakan dengan warna merah. So ini kita boleh lihat contoh lah. Dan yang bayang ni adalah berdasarkan harga yang paling tinggi dan yang bawah adalah berdasarkan harga yang terendah lah, mengikut pergerakan harga seharian itu. Okay, ini adalah contoh carta candlestick daripada 7 Ogos hingga 6 Ogos tahun ni untuk KO3. Okay, seterusnya adalah carta Heiken Ashi. Carta Heiken ni hampir sama dengan carta candlestick atau carta batang lilin. Jadi Heiken Ashi bermaksud average bar dalam bahasa Jepun.
Jadi Hacken RC menggunakan data buka tutup dari tempoh sebelumnya dan data buka tinggi rendah tutup dari tempoh semasa untuk membuat purata batang lilin. Hasil dari purata batang lilin Hacken RC tidak akan menunjukkan pembukaan tinggi rendah dan penutupan yang tepat untuk tempoh seperti carta batang lilin yang normal. Lagi, okay, contoh tadi harga buka untuk candlestick yang biasa mengambil pada hari tersebut. Tapi untuk harga buka carta Hacken RC ambil daripada harga batang lilin Hacken RC yang sebelumnya, daripada purata buka dan tutup batang lilin Hacken RC. Harga tutup pula adalah purata buka, tinggi, rendah dan tutup untuk batang untuk tempoh semasa tersebut lah. Okey, sambil contoh yang ni lah. Kita dapat lihat ya. Dalam Hacken RC kita tidak akan dapat lihat gap kerana harga pembukaan dia adalah harga purata untuk batang yang sebelumnya. Bagi contoh, kalau semalam 11.8 harga buka adalah 4100 dan harga tutup adalah 4200. Jadi untuk hari ini 12.8 harga buka untuk Hacken RC adalah purata untuk harga buka dan tutup yang semalam. So tambahlah 4100 sama 4200 bahagi dengan 2 sama dengan 4150. Jadi tidak akan mengambil kira harga hari ini tapi harga purata buka dan tutup yang semalam. Lepas tu kita dapat lihat di sini tiada gap untuk harga batang untuk Hacken RC. Okay, yang akhir sekali adalah carta titik dan rajah ataupun point and figure chart. Carta ini tidaklah begitu terkenal atau digunakan oleh para pedagang, tapi carta ini mempunyai sejarah penggunaan yang panjang sejak penggunaannya yang pertama kali oleh para teknikal. Cara ringkas ni hanya menumpukan pada pergerakan harga yang ketara sambil menyaring kebisingan ataupun orang panggil noise. Kata titik dan rajah terdiri daripada lajur X dan O yang mewakili pergerakan harga yang ditapis. X lajur mewakili kenaikan harga dan O lajur mewakili penurunan harga. Jadi setiap kotak harga mewakili nilai tertentu yang mesti dicapai oleh harga untuk berjamin X atau O. Waktu tidak menjadi faktor dalam carta titik dan rajah. Tidak ada pergerakan harga bermaksud tidak ada perubahan dalam carta titik dan rajah. Jadi kita dapat lihat di sini, kalau dalam trend menaik, dia akan ditanda dengan X. Tapi jika dalam trend menurun, dia akan ditanda dengan O. Ini adalah contoh untuk harga SPO bulan ketiga daripada bulan 7 hingga bulan 8. Hingga yang minggu lepas, 6 bulan 8. Kita dapat lihat X ni adalah trend menaik, kemudian turun sikit dan kemudian naik. Ini adalah contoh carta titik dan rajah point and figure chart untuk harga setahun daripada 7 Ogos 2020 hingga 6 Ogos 2021. Okay, kita berikan seterusnya iaitu kaedah analisis teknikal dalam perdagangan SPO. Kaedah pertama kita kali adalah mengenai purata bergerak ataupun moving average. Dalam statistik, purata bergerak adalah perhitungan yang digunakan untuk menganalisis titik data dengan membuat serangkaian purata dari subset yang berbeza dari set data lengkap. Purata pergerakan harga dikira adalah untuk membantu melecehkan data harga dengan membuat purata harga yang sentiasa dikemas kini. Okay, dua jenis purata bergerak yang terkenal ini. Pertama adalah purata bergerak sederhana ataupun kita panggil sebagai simple moving average, SMA, dan kedua adalah purata bergerak eksponensial ataupun exponential moving average, EMA.
Okay, perbezaannya exponential moving average dia bergerak lebih laju kerana mengambil kira dia ada weightage untuk pergerakan hari yang terkini lah. Okay, contoh SMA 5 dengan EMA 5. Kalau SMA 5 daripada 5 hari tu dia akan bagi sama rata bagi 5. Tapi untuk EMA 5 untuk hari yang kelima tu ataupun hari yang latest dia ada pemberat yang lebih lah. Maksudnya kalau bergerak dia gerak ke atas akan lagi berat untuk menuju ke atas. Kuartal bergerak biasanya dikira untuk mengapasti arah aliran harga atau untuk menentukan tahap sokongan dan rintangannya. Ini boleh antara salah satu fungsi moving average boleh juga menentukan tahap resistance ataupun support lah, support and resistance. Kuartal bergerak adalah satu petunjuk arah aliran atau petunjuk ketinggalan atau lagging indicator kerana kuartal bergerak adalah berdasarkan harga yang telah berlalu. Kuartal bergerak adalah petunjuk yang berubah yang bermaksud bahawa para pedagang dapat memilih dengan bebas apa jua jangka masa yang mereka mahukan ketika mengira purata. Jadi tempoh masa yang paling biasa digunakan dalam kuartal bergerak ialah 15, 20, 30, 50, 100 dan 20. Semakin pendek jangka masa yang digunakan untuk membuat purata, semakin sensitif terhadap perubahan harga. Semakin lama jangka masa, purata akan kurang sensitif. Kuartal bergerak yang meningkat menunjukkan bahawa harga berada dalam aliran naik, sementara kuartal bergerak yang menurun menunjukkan bahawa ia berada dalam aliran menurun. Begitu juga momentum naik disahkan dengan bullish crossover yang berlaku apabila kuartal bergerak jangka pendek melintasi ke atas kuartal bergerak jangka panjang. Sebaliknya, momentum ke bawah disahkan dengan bearish crossover yang berlaku apabila kuartal bergerak jangka pendek melintasi di bawah kuartal bergerak jangka panjang. Jadi ini adalah contoh golden crossover atau bullish crossover yang saya katakan tadi. Bila mana yang biru ini adalah exponential moving average 20, manakala yang merah ini adalah exponential moving average 50. Jadi ditandakan ini adalah apabila EMA 20 lintasi ke atas lintasi EMA 50. Jadi ini dikatakan sebagai bullish crossover lah. Jadi kita dapat lihat apabila berlakunya bullish crossover, harga pun naik sama. Ini adalah salah satu cara indikator yang digunakan oleh para pedagang lah, iaitu bullish crossover. Apabila EMA yang lebih pendek melintas EMA yang panjang, ini digunakan sebagai bullish crossover. Terusnya adalah death cross ataupun bearish crossover. Okay, yang biru ini sekali lagi adalah EMA 20, manakala yang merah ini adalah EMA 50. Jadi apabila EMA 20 ini melintasi saja EMA 50 ke bawah, ini menunjukkan sebagai ini adalah bearish lah. Jadi boleh orang kata kalau kebiasaannya para pedagang dah boleh masuk short lah untuk position CPO. Okey, teknik kedua yang biasanya digunakan adalah indeks kekuatan relatif ataupun relative strength index, lebih dikenali sebagai RSI lah, dia punya short form. Indeks kekuatan relatif RSI adalah petunjuk momentum yang digunakan dalam analisis teknikal yang mengukur magnitude perubahan harga yang terkini untuk menilai keadaan overbought atau oversold dalam harga sesuatu komoditi. RSI dipaparkan sebagai pengayun ataupun oscillator. Grafik garis yang bergerak di antara dua ekstrim dan mempunyai bacaan dari 0 hingga 100. Jadi pada awalnya dikembangkan oleh J. Wallace Wilder Jr. dan digunakan dalam bukunya. Jadi penggunaan asal RSI adalah bahawa nilai 70 atau lebih tinggi, maksudnya 70 dan ke atas, menunjukkan bahawa nilai sesuatu harga komoditi menjadi terlalu tinggi atau dinilai terlalu tinggi dan mungkin disiapkan untuk pembalikan arah aliran atau penurunan harga. Maksudnya katakan kalau nilai RSI 70 tu berkemungkinan akan berlaku perubahan trend harga kerana harga tersebut telah berada di dalam paras overbought. Sebaliknya, bacaan RSI 30 atau ke bawah pula menunjukkan keadaan bahawa nilai sesuatu harga komoditi menjadi terlalu rendah atau dinilai terlalu rendah dan mungkin disiapkan untuk pembalikan arah aliran atau kenaikan harga. Jadi kalau kita tunjukkan bila dalam trend bearish,
dan bila RSI berada di bawah di paras 30, berkemungkinan untuk harga berubah arah ke arah bullish, berkemungkinan ada. Jadi macam itulah penggunaan RSI. Bila RSI atas 70 saja dalam trend menaik, berkemungkinan akan berubah arah ke trend menurun. Manakala bila dalam trend menurun, bila RSI telah bawah baras 30, berkemungkinan akan mengubah arah ke arah trend menaik. Jadi kita dapat lihat contohlah, bila naik saja paras 70, berkemungkinan akan berubah arah turun sikit, dan bila bawah 30 ini kita dapat lihat ini menaik daripada dah turun dah lebih bawah 30 dan dia akan naik sikit-sikit. Tapi perlu diingatkan, tidak semestinya harga itu akan menurun bila dah sampai 70 dan harga itu tidak semestinya akan menaik bila dah bawah 30. Ini adalah sebagai indikator saja, orang kata sebagai berjaga-jaga, kemungkinan di paras itu harga telah berada di paras, orang kata paras oversold atau besar. Mungkin boleh tengok pada indikator yang lain lah untuk masuk position. Tapi nak dikatakan lebih daripada 70 adalah paras overbought dan kurang daripada 30 adalah paras oversold. Okay, kaedah yang ketiga adalah jumlah dagangan dan kepentingan terbuka ataupun sebagai volume and open interest. Jadi jumlah dagangan dan kepentingan terbuka adalah dua metrik teknikal utama yang menggambarkan kecairan dalam aktiviti pasaran niaga harapan. Jumlah dagangan atau volume merujuk pada jumlah kontrak yang didagangkan dalam jumlah waktu tertentu, dan kepentingan terbuka atau open interest menunjukkan jumlah kontrak yang aktif atau tidak diselesaikan. Okey, untuk jumlah dagangan, dia menghitung jumlah kontrak niaga harapan yang ditukar antara pembeli dan penjual pada hari perdagangan tertentu. Jadi setiap transaksi, tidak kira sama ada transaksi pembukaan atau penutupan suatu kontrak niaga, akan dikira dalam jumlah dagangan harian. Jadi semakin besar jumlah dagangan, semakin banyak minat terhadap komoditi yang didagangkan. Para pedagang kadang-kadang melihat jumlah dagangan sebagai petunjuk kekuatan pergerakan harga. Lebih banyak jumlah dagangan juga bermaksud terdapat lebih banyak kecairan dalam suatu kontrak niaga harapan, dan ini diidamkan dari perspektif perdagangan jangka pendek. Kerana bermaksud terdapat banyak pembeli dan penjual di pasaran. Kepentingan terbuka adalah suatu bilangan kontrak niaga harapan yang dipegang oleh para pelabur dan pedagang dalam kedudukan aktif. Posisi-posisi ini telah dibuka tapi belum ditutup, berakhir atau dilaksanakan. Jadi kepentingan terbuka akan menurun apabila pembeli atau pemegang dan penjual atau penulis kontrak menutup lebih banyak posisi daripada yang dibuka pada hari yang berkenaan. Manakala kepentingan terbuka akan meningkat apabila pelabur dan pedagang membuka lebih banyak posisi beli baru atau penjual mengambil posisi pendek baru dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah kontrak yang ditutup pada hari itu. Jadi ini adalah hubung kait antara harga, jumlah dagangan dan kepentingan terbuka. Jadi sekiranya pada hari tersebut harga menaik, jumlah dagangan menaik dan kepentingan terbuka menaik, jadi kita dapat interpretkan sebagai strong bullish ataupun kata harga menaik itu memang valid lah. Akan tetapi bila harga menaik, jumlah dagangan menurun dan kepentingan terbuka menurun, yang boleh diinterpretasikan sebagai weak bullish. Berkemungkinan akan berlaku perubahan harga pada keesokan harinya. Okay, jika harga menurun, jumlah dagangan menaik dan kepentingan terbuka menaik, ini boleh diinterpretkan sebagai strong bearish. Maksudnya memang trend memang dalam trend menurun yang sangat kuat. Akan tetapi jika harga menurun, jumlah dagangan pun menurun dan kepentingan terbuka juga turun, akan boleh diinterpretkan sebagai weak bearish. Berkemungkinan keesokan harinya harga akan kembali ubah trend lah, mungkin akan ke harga time naik. Okay, sekarang saya akan tunjukkan demonstrasi penggunaan Philip Nova. Okay, kepada siapa yang pernah cuba Nova demo, okay, di sebelah sini boleh klik
untuk besarkan carta lah. Okay, di sini adalah contoh lah kami punya trading platform. Jadi tuan-puan boleh create watchlist lah yang sesuai dengan tuan-puan punya cita rasa. Contoh, saya create watchlist. Dan mungkin saya nak create FCPO. Maksudnya saya nak tengok FCPO sahaja. Dan saya create. Kemudian saya klik add untuk add contract. Saya klik futures. Dan saya klik BMD. Dan saya klik contract FCPO. Dan saya klik yang terkini lah. Oktober, November, Disember. Biasanya saya akan add, biasanya para pedagang akan add yang 3 bulan dan ke atas lah. Biasanya bulan ketiga lah. Untuk bulan sekarang bulan Oktober lah. Adapun untuk yang tidak pasti, untuk bulan mana yang aktif, tuan-tuan atau boleh klik terus untuk SCPO Active Month. Dan kita kembali ke asal tadi. Sekarang dapat lihat untuk Active Month, Philip Nova memilih bulan November. Walaupun sepatutnya sekarang masih lagi Oktober lah. Cuma dalam minggu hadapan akan bertukar lah pada bulan November. Tapi untuk siapa yang tidak pasti, boleh juga untuk memilih bulan November kerana kita dapat lihat volum di sini agak kuat juga dalam 9,000 untuk hari ini. Okey, untuk kalau nak tengok carta, boleh right click, left click, kemudian klik pada chart. Ini adalah carta tadi, saya klik untuk Oktober. Bila tuan-tuan klik pada chart, akan automatik akan keluar untuk sell buy lah. Dan boleh klik pangkah lah kalau nak tengok full chart. Dan kalau untuk klik full chart, boleh klik kat bahagian ni. Sebelah tuan-puan punya username. Ini okey. Okay, first column boleh pilih time frame. Nak pilih 15, 30, sejam, 4 jam dan paling tinggi adalah 1 hari lah. Sekarang saya nak cuba pilih 30 minit. Boleh pilih, okey. Tuan-tuan boleh ke kiri ke kanan dan klik untuk besarkan, ataupun siapa yang ada mouse boleh klik ke atas ke bawah. Scroll punya mouse tengah-tengah tu. Okay, yang kedua adalah add indicator. Dan indicator yang disediakan oleh carta ni boleh katakan agak banyak. Dan perlu dimaklumkan, Philip Nova ditawarkan percuma untuk ke semua pelanggan kami. Dan carta ini bila market buka ada live feed lah. Tapi sekarang SCPO tutup lah. Okay, ini saya akan tunjukkan penggunaan exponential moving average lah untuk contoh penggunaan demonstrasi Philip Nova. Okay, saya akan guna 3 untuk bagi contoh. Okay, bila tuan-tuan dah klik, boleh klik pada ini untuk left click, kemudian klik pada setting untuk tukar setting. So kita akan gunakan untuk closing price. Biasanya memang moving average memang akan guna closing price lah. Jadi untuk first saya akan guna period 20 dan saya gunakan warna biru lah. Dan yang kedua saya tukar pada 50. Dan saya tukar ke color hijau. Dan akhir sekali saya tukar EMA 100 dan tukarkan kepada warna merah. Okay.
Okay, itu adalah sebagai salah satu contoh yang saya tunjukkan tadi lah. Okay, ini adalah time frame 30 minit. Seperti yang saya terangkan tadi, biru ni adalah EMA 20, yang hijau ni adalah EMA 50 dan merah ni adalah EMA 100. Jadi apabila EMA yang biru ni kita lihat di bahagian sini apabila bahagian biru ni dia menaik ke atas berbanding dengan EMA 50 dan EMA 100, ini menunjukkan adalah trend dalam trend menaik. Jadi kita dapat lihat sebenarnya kalau siapa yang perasan, ianya bermula daripada hari Jumaat lepas lagi dah dapat lihat sebenarnya ada berlaku bullish crossover di sini pada hari Jumaat minggu lepas. Dan harga terus naik dan naik sehingga create the new time high pada paras 4538. 4560. Tengok. Ya, 4560. Jadi ini adalah salah satu contoh penggunaan untuk kita lihatlah AMA. Okay, selain itu juga selepas selain daripada itu, ini yang kedua adalah indikator. Kita boleh mengubah dengan jenis carta yang kita inginkan. Okay, di Philip Nova kita ada bar, color bar, candle, holo candle, Heiken Ashi, line dan juga mountain. Okay, line dengan mountain ni sebenarnya adalah yang sama. Cuma yang berbezanya adalah mountain ini di bawah aja dia akan diwarnakan lah. Diwarnakan. Jadi kita dapat lihatlah dengan jelas dia punya carta line tu kalau contoh kita masukkan EMA sekali untuk menampakkan lebih jelas lah dia punya line chart tu. Boleh juga gunakan. Okay, saya rasa setakat itu sajalah penggunaan. Okay, yang lagi satu boleh tengok lah. Ini adalah indikator yang terdapat lah dalam kami penggunaan Philip Nova. Boleh kalau nak add volume dan add SI. Okay, saya kat sini. Untuk kita dapat lihat RSI sekarang berada dalam 62.75. Saya tukar ke color bar. Okay, dalam 57. Yang dia berkepungan sikit lah. Okay, ini contohlah bagaimana cara penggunaan Philip Nova. Kalau tuan-puan berminat untuk menggunakan analisis technical, gunakan cara kami punya trading platform. Okay, jadi dah masuk rumusan. Analisis technical adalah satu kajian mengenai sejarah data pasaran, masuk harga dan jumlah dagangan. Carta adalah satu percubaan grafik yang mempunyai maklumat sejarah security atau komoditi dari satu masa ke satu masa. Carta membuktikan sejarah data berdasarkan gabungan harga, jualan dagangan dan selang masa. Dan tiga kaedah analisis yang saya sebutkan tadi adalah ada tiga. Perata bergerak, moving average. Kedua adalah indeks kekuatan relatif atau relative strength index, RSI. Dan ketiga adalah jumlah dagangan dan kepentingan terbuka, volume and open interest. Okey, sekarang saya pula akan mencari tiga pemenang bertuah.
untuk memenangi RM100 nilai voucher Touch and Go e-wallet. Okay, sebelum tu saya akan serahkan kepada Tuan Eza untuk sesi Q&A dahulu. Okey, terima kasih Tuan Fawaz di atas apa kita punya explanation tadi. So kita dah tengok few indicator technical analysis, lepas tu kita dah tengok platform, lepas tu kita dah tengok apa live punya chat tu. So mungkin saya ada few question daripada kita punya audience. Kejap ya. Saya nampak. Okey, tadi ada yang tanya tentang rakaman rakaman kelas, sorry. So rakaman kelas ni nanti insya-Allah once kita punya sesi dah tamat, so nanti mungkin kita akan uploadkan ke YouTube Bursa Academy. So siapa yang belum subscribe kepada YouTube Bursa Academy, so boleh ke YouTube diorang dan boleh subscribe. So nanti akan dapat latest update lah. So nanti rakaman pada sesi malam ni pun kita akan upload ke YouTube Academy nanti. So seterusnya saya ada soalan tentang ada demo trade. So nak tanya Tuan Fawaz sendiri. So dalam Philip Nova tadi tu dia ada nak demo trade ke macam mana? Ada Untuk demo trade boleh. ke untuk kita seperti yang dijawab oleh Tuan Junior lah. Boleh klik kat kami punya ni link yang diberikan oleh beliau, www.demo.philipfutures.com, mana nanti di situ boleh daftar dan kami akan bagilah link untuk kami punya demo Philip Nova. Betul. So diorang chat tu sendiri pun ada link untuk you all kalau nak nak buka demo account pun boleh, nak buka account opening secara online pun boleh. So siapa yang mungkin rasa okeylah nak cuba Philip Nova, so ada juga link kat situ. Kita punya Tuan Junior ada masukkan link tadi tu. So boleh nak buka account demo pun boleh, setakat nak cuba-cuba dulu, atau nak buka account yang sebenar pun boleh juga. So semuanya boleh dibuatkan secara online. So mungkin nak tanya soalan seterusnya. So bila kita dah buat account opening secara online ni, berapa lama masa yang mungkin diambil untuk kita siap kita punya account ni? Okay, kalau semua dokumen lengkap, maksimum adalah dalam 5 hari bekerja lah. Maksud dokumen lengkap tu initial deposit dah ada, IC depan belakang bersign, dan juga latest bank statement lah. Okay, so dalam 5 hari bekerja juga lah. Okay lah, not bad lah kan. Dalam seminggu lah juga. So maknanya siapa yang mungkin esok, mungkin hari Jumaat siapa nak buka account, so boleh ke link tersebut tu dan boleh try nak buka account. So dalam insyaAllah dalam mungkin 5 hari bekerja dah boleh siap account. So maknanya dalam seminggu lebih, so dah boleh start. So ada soalan seterusnya juga yang tanya daripada kita punya audience. Itu live, kita punya chat ni adakah dia live? Atau ada delay ke macam mana? Okay, kalau yang real open account memang live feed lah. Cuma yang demo kata saya delay dalam 5 minit. Delay 5 minit sahajalah. Okay, so maknanya tak ada apa sangat lah kan. So mesti boleh dapat punya feed yang kita nak kan lah. So mungkin demo ada delay sikit. So nak tanya, okay, so soalan seterusnya, nampak juga menarik soalan ni. So maknanya kalau dia dah ada account dekat broker lain, so adakah dia boleh buka account dengan Philip Futures ke macam mana? Sekarang ni tak ada masalah untuk membuka account di semua broker pun sebenarnya. Sebab dia yang penting tahu manage lah segala money management semula. Saya ni dekat saya tak ada masalah lah, tak ada orang kata halangan daripada bursa ataupun SC sendirilah. Okay, so baik. So maknanya boleh buka macam-macam account lah. Ya, betul. Okay, so soalan seterusnya ada tak saya nampak ni dia berkenaan dengan minimum deposit. So macam yang saya tahu mungkin kita punya minimum sekarang dalam 6,000 kan. So mungkin ada beza ke dengan Philip, iaitu untuk day trade, untuk kita overnight, untuk kita swing, berapa deposit sebenarnya yang diperlukan? Okay, untuk pembukaan account sebenarnya initial deposit yang diperlukan oleh Philip Futures kalau ingin trade BMD saja, iaitu Bursa Malaysia saja, adalah 100,000, dan jika ingin trade di exchange lain adalah 5,000. Akan tetapi perlu dilihat untuk harga kontrak tersebut. Bagi contoh, SPO nilai satu kontrak
sekarang yang ditetapkan oleh Bursa Malaysia adalah 6,000. Jadi siapa yang buka selepas akaun dah rasmi buka, so maksudnya klien boleh top up lah lagi 5,000 untuk mula trade SCPO. Okey, terbaik soalan tu. So banyak ada beza tak kalau kita nak intraday ke, dari segi nak swing ke apa? Skill modal yang sama ke ada lain-lain? Okay, untuk intraday ataupun swing tu kena email kami lah untuk kami terangkan lebih lanjut lah kita punya margin requirement dan segala lainnya lah. Okey, terbaik. So tadi kita punya admin ada masukkan link untuk kita ke feedback, tapi sebab apa? Sebab nanti sebelum kita ke sesi apa kata lucky draw, soalan lucky draw, saya akan bagi 3 soalan. So mungkin sambil-sambil kita dengar kita punya speaker menjawab Q&A, so siapa yang ni boleh isi dia punya feedback form dekat tinyurl.com/webinar FCPO. So diminta siapa yang nak lucky draw, sebab nanti kita akan contact you all melalui you punya details kat situ. So you kena masukkan nama, lepas tu email lah, handphone number semua. So nanti kalau you dipilih sebagai pemenang, sebab saya ada satu pemenang dah dalam tangan saya. So kita nak pilih lagi 3 pemenang lepas ni, tapi tunggu dulu. So tapi apa-apa yang kita perlukan pada you all, you kena isi feedback form dan masukkan details yang sebenar. So nanti based on tu, nanti kita akan contact you all kalau you bertuah semalam ni. So mungkin kita ke sesi, kita sambung lagi sesi Q&A. Yang kata memang hangat kita soalan-soalan ni. So ada juga yang tanya tentang apa wah, you punya soalan ni memang laju sangat. So tak apa, saya akan go through one by one. Okay, ada yang tanya, saya baru bekerja, perlu ke nak payslip untuk saya nak buka akaun dengan Philip? Baik ni soalan. Okay, kami tidak memerlukan payslip, hanya memerlukan latest bank statement sahaja. Jadi payslip tidak diperlukan lah. Okay, so soalan tersebut dah ada jawab. Semuanya kita tak perlu payslip, just kita perlukan bank statement, sebab nanti kita nak part of the KYC nya proses. So nak make sure bahawa duit tersebut adalah daripada duit akaun kita kan. Nanti kita nak withdraw pun duit yang dalam kita punya account trading tu, kalau nak withdraw kena masuk kita punya account juga. Dia tak boleh orang lain dia tak boleh guna kita punya wife ke, kita punya abang ke, kita punya adik. So kalau nak transfer duit pun kena guna account sendiri. Nak withdraw pun kena withdraw ke akaun kita sendiri, akaun yang sama, tak boleh kata nama lain-lain. Okay, so terbaik, ni memang terbaik dia punya soalan. Semuanya dia baru kerja ni, semangat nak cari FCPO. Memang tanyalah kepada Abdul Muiz ni, memang saya doakan Abdul Muiz ni belajar dan belajar lagi. Itu terbaik. So soalan seterusnya daripada Sheila, kata how to be eligible for one-to-one coaching. Ni awal-awal lagi dah tanya pasal one-to-one coaching. Mungkin Tuan Fawaz ada jawapan kan? Yang ni saya rasa saya paskan kepada junior. Mungkin junior ada jawapan sebab dia lebih kepada bidang marketing lah. Okey, silakan Tuan Junior kalau ada jawapannya. How to be eligible for one-to-one coaching? Hello Tuan Junior, ada di situ? Oh, mungkin Tuan Junior tak ada. So tak apa. So nanti bila Tuan Junior dah available, so nanti kita akan ajukan soalan tersebut. So hang on Sheila, hang on to that question. We will ask Junior later. So mungkin soalan selanjutnya mungkin daripada Tuan Amirul juga. Boleh tak explain basis di sebalik Philip punya trading idea setiap pagi? Ni dah macam client Philip Futures. So client Philip Futures pun ada bersama-sama dengan kita pada sesi Zoom ni. So mungkin Tuan Fawaz boleh mention sikit apakah basis you all bagi trading idea setiap pagi? Okay, basis trading idea itu kadang-kadang sebabkan SCPO ni adalah satu orang panggil sebagai minyak vegetable oil. Jadi kebiasaannya kami akan mengambil kira gerakan harga vegetable oil yang hampir sama. Sebagai contoh, biasanya kami akan mengambil kira gerakan harga soy oil, iaitu harga vegetable oil yang terdekat lah. Jadi seandai katanya tebakan soal ni trading hampir 24 jam. Jadi bila market soy oil tutup, jika market volatile dan harga menaik, jadi kami akan berdasarkan gerakan harga tersebut lah. Jadi itu antara salah satu basis di sebalik Philip punya trading idea. Tapi ini bergantung lah juga, tak semestinya sepanjang masa kami mengambil berdasarkan
gerakan harga soy oil yang tutup agak lambat lah dalam pukul 2-3 pagi tu. Ada masanya kami juga mengambil kira harga-harga yang lain lah. Sebagai contoh mungkin Dalian punya exchange iaitu ada Palm Oilin dan juga antara dua ni lah. Dan itu adalah salah satu contoh kami punya trading idea basis yang kami buat untuk CPO. Okey, terbaik. So kami junior, tadi sebab dah nampak komen Okey, ada sound. mic silakan. Okey, ada dia kan. Okey, so macam mana? Ada junior. Thank you. So macam mana dengan soalan tersebut, how to be eligible for one-to-one coaching? Okay, so for one-to-one coaching, kamu boleh hubungi kami. Kamu boleh pergi website kami philipfutures.com.my dan contact us. Kamu boleh contact us untuk location kamu lah. Kalau kamu Penang, kamu contact Penang. Kalau kamu KL punya, kamu contact KD loh, Kota Damansara. Kamu contact mereka dan kami akan provide kamu satu one-to-one coaching lah. Kami ambil satu masa macam petang 2 PM dan kami buat itu one-to-one coaching lah. Ya, semua orang eligible untuk one-to-one coaching. Okay. Okay, terbaik di atas soalan tu. So thank you Tuan Junior di atas pencerahan. So mungkin soalan seterusnya ada yang tanya daripada Tuan Abdul Rahim, dia tanya berapa fees untuk setiap transaction jual beli. Dia mungkin dia lebih kepada brokerage. So berapa brokerage untuk fee? Okay, brokerage sebenarnya adalah bergantung kepada kontrak. Setiap kontrak berbeza dia punya brokerage. Dia tidak seperti saham. Dia adalah berdasarkan harga. Tapi untuk futures ianya berdasarkan kontrak lah. Maksudnya setiap kontrak berbeza-beza. Maksudnya SCPO dengan FKLI tidak mempunyai brokerage yang sama lah. Jadi untuk lebih lanjut perlu email kami untuk mengetahui lah sebarang untuk setiap brokerage untuk setiap kontrak. Sebab kalau saya nak explain kat sini pun agak panjang lah untuk explain secara umumnya. Okay, terbaik. So thank you. So siapa yang dia soalan kata mungkin tentang brokerage sebab dia beza-beza. So mungkin nak explain tu mungkin makan masa kan, mungkin kena tunjuk table lah apalah. So mungkin kita take it offline. So siapa yang nak tahu jawapan tersebut so boleh contact Philip Futures. So okay. So soalan seterusnya daripada Zuriman. So Zuriman ni tanya platform Philip Nova ni ada berapa jenis order ya? Okay, untuk jenis order pun sebenarnya adalah bergantung kepada exchange tersebut. Bagi contoh, kalau Bursa Malaysia tawarkan stock order, kami pun akan ada stock order lah. Jadi saya katakan hampir ke semua jenis order ada bergantung kepada yang ditawarkan oleh exchange tersebut. Sebab selain exchange, lain jenis order, tak semua sama sebenarnya. Jadi itu jawapan yang saya boleh berikan lah. Okay, so terbaik. So kalau ikutkan yang basic punya order adalah kan macam buy, sell limit lah, stop limit lah, buy limit lah. So insyaAllah tu ada. So maknanya tak ada yang kata luar daripada kita punya ni lah. So maknanya as long as ada yang basic pun dah okey lah. Dah cukup baik kan. Nak buy breakout ke, nak sell on apa kata cut loss ke apa semua. So semua order tu should be there lah. Okay, so terbaik. So soalan seterusnya. Tadi ada yang tanya tentang berapa lama tempoh pembukaan akaun Philip. So seperti yang dimaklumkan tadi, kalau tak ada masalah semua cantik, so mungkin ambil masa dalam 5 hari bekerja. So siapa yang berminat boleh je. Sebab sekarang ni buka online je kan. So link tu tadi Tuan Junior ada masukkan link tersebut. So mungkin boleh buat malam ni, boleh buat esok pagi ke. So dalam 5 hari kerja, so semua okey, dokumen cantik apa semua. So dalam 5 hari dah settle. Okay, baik. So soalan seterusnya juga, ada yang tanya tentang berapa margin untuk soybean oil. Adakah dia relevan dengan kita punya sesi malam ni? Okay, untuk soybean oil aja. Tak ada pula.
Saya sekarang soybean oil dalam 3,000 lebih US dollar. Okay. Oh, Lagi 3,000 harga agak tinggi jugalah. Sebab 3,000 harga betul lah. sebab harga berdasarkan US dollar. Jadi kalau dalam 4 Malaysia ringgit dalam 15,000 jugalah. 15,000 tu satu kontrak. Okay, tak ada apa. So mungkin dia untuk yang lebih advance punya trader lah. Dan lagi pun dia didagangkan dia punya longer hours. So terbaik. So mungkin soalan seterusnya juga daripada kita punya audience, Philip ni ada platform CGQ ke tak? Okey. Untuk platform CQG Sorry ya. Oke, boleh tanya saya. Boleh Junior. Okay, silakan. Untuk link itu CQG lah, trading platform. Kalau bursa kami tak ada charge. Kalau US itu Badan Soybean Oil kami ada lah. Tapi informasi ini kamu boleh kontak kami lah. Kontak kami through website live chat inquiry, atau kamu pergi Facebook, atau kamu pergi YouTube kami, komen kami, semua akan dapat informasi dan kami akan assist you lah untuk itu inquiry. Okay kan? Okay, terbaik. So maknanya kalau nak any additional info boleh je contact diorang kan. So maknanya mungkin kita tak dapat jawab pada malam ni. So kita akan jawab di offline lah. So soalan seterusnya, ni mungkin ada kaitan dia. Tadi mungkin Tuan Junior ada mention, so Philip ada platform CQG ke tak dan berapa charge tu, so mungkin boleh take it offline. Ada juga dia yang tanya, tak ada group Telegram ke macam mana dalam Philip ni kalau nak tahu lebih lanjut tentang Philips? Ada group Telegram tak? Okay, untuk Telegram boleh search kami Philip Futures. Maksudnya kalau siapa ada Telegram boleh buka Telegram dan search Philip Futures. Kat situ kami adalah. Cantik. So, kami memang ada. Tapi bukan grup lah, dia lebih kepada kami punya kata sebarkan kami punya channel lah. Dia one way lah. Dia one way lah. Kalau group tu mungkin two way. So mungkin channel ni dia lebih kepada information lah. Okay, so soalan seterusnya. Okay, daripada Suhaimi Osman ada yang tanya. So kalau dah jadi dah buka akaun dengan Philip, dah jadi client, so adakah kita akan dapat trading idea daripada you all? Ya betul. Akan dapat trading idea daripada kami. Untuk CPO setiap hari lah. Setiap hari bila market buka, maksudnya bila exchange buka. Okay, untuk siapa yang tanya Telegram tadi, Juni ada bagi link. So boleh klik lah. Okay, baik. So siapa yang ni memang kena klik sekarang lah sebab takut nanti terlupa. So klik je, join je, tak ada masalah. Sebab nanti macam Tuan Fawaz kata, every day akan dapat sentiasa updated. So mungkin you nak tahu tentang perkembangan terkini. So bangun pagi-pagi tu, sebelum nak buka trading platform apa semua tu, make sure you baca dulu news pada Philip Future. So terbaik. So soalan seterusnya, okay, Kak Philips ada branch Sabah ke tak? Ni mungkin kawan kita dekat Borneo sana, Sabah Sarawak. So Kak Philips ada branch kat Sabah ke tidak? Saya serahkan kepada Tuan Junior. Itu Philip branch Sabah ada takkah? Kami ada branch di KK, Kota Kinabalu. Baru buka KK branch baru buka. So memang ada lah. So siapa yang ni mungkin boleh contact di Sabah lah. So jangan risau sebab kalau nak account opening semua memang kita boleh buat secara online. So tak kisah you ada kat mana pun kan. Dia tak semestinya kena walk in dalam branch ke apa, sebab zaman PKP ni, zaman COVID ni, so mungkin dia lebih better kita buka secara online saja. So terbaik. So soalan seterusnya, ni saya pun tertarik dengan soalan ni pada Suhaimi Osman yang tanya tentang you punya accuracy of you punya trading idea. Ni kena berat juga soalan ni. So mungkin you ada jawapan tu soalan ni? Okay, accuracy tu kami tak dapat nak katakan berapa tepat lah sebab kami pun kalau satu tepat kami dah jadi trader, kami dah jadi dealer. Jadi dah katakan ianya bergantung dan tak 100% tepat lah. Cuma apa yang kami baginya adalah idea bagaimana market bergerak dan apa sebab market itu bergerak macam gitu. Sebagai contoh, kalau kami bagi idea market bullish, kenapa market akan bullish? Tak semestinya 100% tepat,
Tapi kami ada bagi idea sebab kenapa market akan bergerak sedemikian. Okay. Itu tadi yang saya boleh bagi jawapan. So untuk play safe, sebenarnya dia tak adalah 100% accurate dan dia kata dia just training idea. So whether kita nak gunakan sebagai kita punya input ke, sebab kita kena ambil banyak input, kita tak boleh ambil daripada satu source saja. So dengan mempelbagaikan kita punya source, dengan mempelbagaikan kita punya research, dengan mempelbagaikan kita punya ilmu, so insyaAllah kita boleh tapis yang mana yang bagus, yang mana yang terbaik. So kita akan guna yang itulah. Tapi yang kata memang kita kena pelbagaikan lah. So boleh gunakan Philip tadi. So ada yang dah kata dah join group Telegram. So memang terbaik. So kena guna je yang information yang kita ada, sebab semuanya di hujung jari. Kita nak apa semua kita pakai smartphone je sekarang ni. Semua kita boleh dapat secara online. So you nak guna dia to your benefit, silakan, tapi jangan percaya dia 100% lah, sebab you orang kata you still in charge of your money, of your account. So anything pun janganlah blame, ni lah yang punya dealer kata macam ni. Lepas tu mulalah you salahkan dealer. So tak nak macam tu tuan-tuan, kita tak nak that spoon feeding ke, kita tak nak that blaming ke. So gunakan ilmu tu, gunakan idea tu untuk you validate sendiri, dan you buat you punya information tambahan. So gunakan sebaik mungkin. So terbaik. Soalan seterusnya ada yang tanya, so demo account ni valid untuk 30 hari je ke? Mungkin itu demo account. Itu demo account, Philip demo account yang itu valid 30 hari saja. Okay, so yang betul lah. So memang valid untuk 30 hari je. So memang kata nak you buka je lah account kan. You buka account dengan Philip dan katanya ada promotion. So nak tahu promotion nanti kita akan ke seterusnya. Tapi at the same time sambil you buat demo account, sambil tunggu account siap dalam 5 hari bekerja, so apply je, tak ada masalah. Okay, so soalan seterusnya daripada Emily. Ada yang tanya, what are the indicator that you use most of the time for your trading ideas? Baik soalan ni. Okay, untuk SCPO ataupun FKLI, kami punya trading idea untuk harian lah, maksudnya daily commentary. Kebiasaannya bergantung kepada fundamental punya idea lah. Tidak kurang dia punya technical. Jadi nak katakan indikator tu kami lebih kepada fundamental. Sebagai contoh, untuk SCPO kami akan gantung kepada data-data yang akan dikeluarkan. Sebagai contoh, pada 10 hari bulan, iaitu 2 hari lepas, 11 hari bulan semalam 10 hari bulan cuti. Okay, semalam Rabu, data MPOB telah keluar. Mana data ini adalah data bulanan. Jadi kebiasaannya berdasarkan data ini kami akan gunakan dan bagi idea kepada kami punya pelanggan, sama ada untuk long ataupun untuk short lah, berdasarkan data tersebut. Dan data-data lain adalah data-data export untuk SPO yang akan keluar pada setiap 10 hari bulan, 10, 15, 20, 25 dan juga ujung bulan. Jadi berdasarkan data ni, di situlah tadi idea akan dapat dibentuk lah. Jadi kebiasaannya kalau tanya indikator apa yang digunakan, kalau untuk SPO, kebanyakannya adalah data fundamental lah. Okay, terbaik. So diharap Emily, so I hope your answer you get the answer you looking for. So soalan seterusnya, ni daripada nama sendiri dah ada nama FCPO kat belakang dia. So mungkin dia memang trader tegak. So mungkin tanya, berapa minimum atau orang kata modal untuk kita start trade FCPO ni? Okay, pada hari ini berdasarkan Bursa Malaysia punya initial minimum adalah 6,000. Tapi seperti dimaklumkan, ini akan berubah-ubah lah mengikut keadaan semasa. Jadi untuk pada keadaan sekarang adalah 6,000 untuk masuk minimum untuk masuk satu kontrak. Okay, terbaik. So mungkin ada lagi soalan untuk kita punya dua speaker ni. So siapa ada lagi soalan sebelum kita ke sesi yang kata sesi lucky draw. So saya pula tanya soalan kan. So saya bagi korang mungkin dalam seminit dua ke, mungkin kita boleh pick up lagi 1-2 soalan ke sebelum saya pula tanya soalan untuk melayakkan you menang lucky draw. So baik. So siapa ada lagi soalan dipersilakan. Susah ni kita nak dapat ilmu percuma dengan kita punya speaker yang memang kata memang berpengalaman dengan ada certification apa semua. So memang kata this is the time for you to ask the right question lah kan. Sebab takut nanti
you tak dapat you punya jawapan, so nanti you blur kan. So mungkin you boleh tanya soalan, so siapa yang ada soalan dipersilakan tanya. But at the same time saya pun tengok dalam kita punya list ni ada 30 lebih orang yang dah jawab kita punya apa kata yang you punya feedback form tu. So so mungkin kita ada few lagi. Mungkin kita ada soalan juga. Untuk ni apa you punya Philip ni, you ada apps dekat phone ke tidak? Ya, Philip Nova kami ada apps di Google Play Store dan juga iOS lah. So memang siapa yang ada phone boleh search. Untuk Android boleh search kat Google. So untuk iOS boleh search kat App Store. Philip Nova. So jawapan dia memang ada. So search je. Kalau you pakai Apple, iOS, boleh search dekat you punya App Store. So kalau you pakai Android, so boleh je dekat Google Play Store. So terbaik. So mungkin kita boleh ke soalan terakhir ni pada Azura Abdullah. So OV. So OV ni berapa dia punya brokerage? So ramai nak tanya brokerage ni. So mungkin Tuan Fawaz ada jawapan dia? Jawapan saya tak sama lah sebab untuk brokerage ni kena bincang balik, kena secara email by email untuk kami terangkan brokerage sebab brokerage ni terlalu kata panjang untuk dia explain kat sini lah. Sebab ada brokerage secara line, secara online, offline dan setiap kontrak ada beza-beza lah. So maknanya apa-apa pun you kena contact orang offline lah sebab kita nak explain dia punya brokerage tu tak semudah macam saham. So mungkin saham dia ada percentage dia dan ada minimum. So untuk FCPO ni so mungkin ada perbezaan, so kita kena explain lebih. So so last minute ni banyak pula soalan, so tak apa, siapa yang ada soalan silakan tanya soalan. So soalan seterusnya from Emily juga. Would you recommend a new beginner to trade intraday or short term? So macam mana Tuan Fawaz? Nak intraday ke nak short term for beginner? Saya galakkan lebih kepada intraday. Maksud intraday ni supaya you not hold the contract for overnight lah. Sebab dengan keadaan sekarang SPO saya boleh katakan agak tidak boleh dijangka lah. Sebab semalam saja, iaitu hari Rabu, opening saya gap up sebanyak 100 lebih point. 100 lebih point tu kalau darat dengan 25 lebih kurang 2,500 jugalah. Lebih daripada 2,500. Jadi untuk kehilangan nilai wang sebanyak itu memang agak perit sebab Indonesia margin 6,000 boleh dikatakan hilang lebih daripada separuh lah. Lepas tu untuk new trader saya tak galakkan untuk hold the position overnight. So kalau boleh saya lebih prefer untuk diorang trade secara intraday. Maksudnya 5 point, 10 point out. Dapat untung 10 point dalam 250. Okey lah, sehari 250 siapa nak bagi kan. Jadi sebab sebenarnya untuk SPO untuk dapat 10 point dalam sehari itu sangatlah mudah. Seminit 2 minit saja dah boleh dapat sebenarnya. So bagi saya kalau siapa yang memang pandai trade seminit 2 minit dapat 10 point 250 sehari dah cukup okey lah. Dah boleh kau kata boleh dapat duit makan dah. Cukup lah. So kata so maknanya yang betul. So kalau boleh kita buat short term, so why not kita buat short term kan? Kita hold overnight, kita tak tahu what will happen. So kita tak tahu kan esok jadi apa ke, dengan minggu depan jadi apa ke. So it's better for us as a newbie. So for intraday lah, so we close at the same day. So so soalan seterusnya daripada Muhammad Syafiq. Boleh kena margin call ke tak? So macam mana? Kalau initial margin adalah 6,000. Contoh kalau kita nak hold overnight, baki dalam account kurang daripada 6,000, boleh kena margin call. So nak katakan nilai dalam account kena lebih daripada maintenance margin yang telah ditetapkan oleh exchange lah. Contoh macam SPO 6,000, so kena ada lebih daripada 6,000 untuk satu posisi. Contoh FKLI 4,200, so kalau nak hold overnight untuk satu lot kena ada lebih daripada 4,200. Jadi jawapannya boleh kena margin call kalau duit tak cukup lah. So kata jangan main-main so maknanya kita kena memang kena modal keras sikit lah. So tak boleh kita ngam-ngam 6,000.
So maknanya sebab kita tak tahu kan kalau tiba terjadi apa ke, kita kena top up ke apa, kena for sale ke apa. So kita top up duit tu. Okay, so ada lagi soalan. Kita mungkin soalan terakhir untuk sesi kita pada malam ni. Okay, mungkin ada yang tanya juga berapa modal permulaan ni? Macam ni? Okay, untuk di Phillip Futures untuk Phillip Futures, kalau nak buka account sahaja, kalau untuk trade di Bursa Malaysia, initial deposit adalah RM1,000. Tapi kalau nak buka, maksudnya nak trade exchange lain, exchange di luar negara, sebagai contoh CME ataupun SGX, Singapore Exchange, kena initial deposit adalah RM5,000. So bila account dah buka, boleh top up duit itu bergantung pada kontrak yang tuan-puan nak trade lah. Sebagai contoh kalau SCPO, margin permulaan adalah RM6,000, so kena top up lagi RM5,000 lah. Dan kalau contoh kalau nak trade FKLI, margin permulaan adalah RM4,200, jadi kena tambah RM3,200. Tapi untuk margin permulaan bergantung pada exchange mana yang kita nak trade. Kalau contoh nak pilih exchange BMD saja, iaitu Bursa Malaysia, hanya perlukan RM1,000. Kalau nak trade exchange lain, kena perlukan RM5,000. Okay, so baik. So ada lagi soalan ni. Soalan daripada Muhammad Ghizwan. So mungkin ada Tuan Fawaz boleh jelaskan sebagai seorang baru. Baru pun tak baru sangat lah kan. So berapa lama diperlukan untuk kita mungkin praktis dengan demo account kan. Tadi kata demo account dalam 30 days kan punya duration. So berapa lama sebenarnya untuk kita mahirkan nak tekan apa buy sell ke apa ke untuk kita mahir dalam SPO sebelum kita masuk duit sebenar kan. Takut nanti kata tak cukup ilmu, tak cukup latihan terus masuk orang kata terbakar ke macam mana kan. So mungkin Tuan Fawaz ada nasihat kan untuk trader baru nak up. Okay, masa ni sebenarnya subjektif jugalah, bergantung pada orang. Maksudnya setiap orang berbeza lah. Untuk siapa yang dah kata ada pengalaman trading sebelum ni, trading saham ke, trading apa pun, bagi saya tak dalam 2-3 hari macam ni dah boleh. Sebab pertama, tapi untuk orang yang tiada langsung asas ni, ini agak sukar untuk saya katakan. Sebab pertama kali adalah saya tak tahu sama ada orang tu tahu atau tidak jenis-jenis order. Kerana itu juga adalah salah satu benda yang penting dah. Sama ada orang tahu jenis apa, contoh sebagai stop order, market order dan sebagainya lah. Jadi basic tu kena ada dulu lah. Kalau siapa yang memang totally zero, saya katakan boleh katakan lebih daripada 5,000, lebih daripada seminggu lah untuk belajar basic-basic daripada semua segi lah. Okay, terbaik Tuan Fawaz. So mungkin Tuan Fawaz sangkut-sangkut dari tak apa. So okay. So macam mana so maknanya dia subjektif. So bergantung dia sebab sometimes ada yang dah ada ilmu saham. So mungkin dah biasa dengan saham. So mungkin nak masuk SPO. So mungkin dia punya learning curve tu laju sikit. Tapi mungkin yang memang totally newbie kan, saham pun tak tahu apa-apa semua, so nak masuk SCPO, so macam apa nak belajar tu memang learning curve dia tinggi sikit lah kan. So maknanya dia depends, dia tak ada kata dia punya tak ada yang jawapan yang singkat atau tak ada jawapan yang betul. So it depends on you, berapa how hard you learn and how fast you learn. So insyaAllah memang terpulang lah. Sometimes ada yang sekejap pick up laju je kan, terus boleh ni kan, sebab yang kata you punya glass empty kan, sometimes it's a good advantage juga, your glass is empty, so nak pick up new things memang cepat. Sometimes macam saya dah berumur kan, betul saya punya glass pun dah penuh, so nak belajar SCPO ni mungkin ambil masa lama sikit. So terbaik. Ada yang tanya juga tentang coaching. Wah, ni memang dah semangat dah ni kan, semuanya lepas dia dah buka account dengan Phillip terus nak coaching lah ni. So mungkin Tuan Fawaz boleh mention kan, one-to-one coaching ni apa subjek yang mungkin diajar masa one-to-one coaching tersebut, dan adakah beginner tu sebelum dia nak mulakan dia punya perjalanan ke SCPO ni perlu coaching dulu ke macam mana? Ini saya serahkan kepada Tuan Junior. Ya. Untuk itu one-to-one coaching, kamu kalau mau tahu banyak tentang itu SCPO, macam mana trade atau macam mana guna kamu Phillip Nova,
Semua boleh. Kamu encourage Villanova, kami one-to-one coaching Villanova. Kalau kamu mau tahu itu news kepada FCPO, okay, kamu one-to-one kepada coaching kepada FCPO. Dan introduction to futures, kamu mau tahu banyak futures apa yang kami akan ditawarkan, okay, kamu encourage dalam, kami buat satu one-to-one coaching untuk encourage kamu. Okay, itu aja. Thank you. Okey, terbaik Tuan Junior atas pencerahan. So maknanya apa-apa pun boleh je kontak Philip ni kan. Diorang kata diorang memang friendly. So mungkin memang kata memang apa-apa ada isu ke nak coaching ke apa, silakan. So ada yang tanya nak buka account ada link. So mungkin Tuan Junior boleh forward balik link tersebut untuk demo account plus you punya online onboarding process tadi. So terbaik. So mungkin Tuan Junior boleh paste di ruangan komen. So terbaik. So kita dah sampai ke penghujung rancangan ni. So tapi sebelum kita tamat macam dijanjikan kita ada apa orang kata lucky draw. So saya diamanahkan untuk bagi 3 soalan kepada you all. So pemenangnya nanti kita akan announce pada lepas ni lah. So soalan pertama dah bersedia belum? Nak jawab soalan ni cuba komen. Ke you dah terkeluar ke dah tertidur ke macam mana? So cuba komen sikit. Ada lagi ke tak tu? Ada lagi tak? So dah bersedia, ready. Sebelum saya nak ada 3 soalan ya. So mungkin you boleh refresh balik. Mungkin cuba ingatkan balik apa yang tadi Tuan Junior mention, Tuan Fawaz mention kan. So mungkin you boleh standby. Sebab siapa yang dapat jawab soalan yang kata soalan yang betul dan terpantas, you akan dapat punya lucky draw tersebut. Ada yang dah jawab 7B ni apa benda? So tenang. Okey, bertenang. Saya belum baca soalan. Okey. So kalau semua dah bersedia soalan pertama. Okey. Semua dia ada dekat slide tadi. So mungkin siapa yang pay attention ni boleh jawab soalan tersebut. So soalan pertama. Apakah carta yang banyak digunakan oleh para pedagang di seluruh dunia? Okey, dapat soalan dia? Okey, so macam mana? A, carta garisan. B, carta palang. C, carta batang lilin. D, carta titik dan raja. Come on, jawab. So you kena jawab apa dia punya kriteria untuk you menang. You kena jawab terpantas dan apa you kena jawab betul. Kalau you jawab pantas pun salah, you tak dikira menang. Okay? So semua dah jawab. Okay? So terima kasih. So nanti saya akan bagi jawapan dia selepas ni. Kena tahu sekarang jawapan dia apa? A, B, C, D. Carta garisan, carta palang, carta batang lilin, carta titik dan raja. Okay? So jawapannya adalah jawapan dia adalah perempuan. B, carta palang. So nanti kita akan announce winner dia. So jawapan betul adalah B, carta palang. Okay. So boleh kita soalan seterusnya. Okay, soalan nombor 2. Yes, kebiasaannya apakah harga yang digunakan oleh para pedagang untuk menggunakan purata bergerak? Okay, come on. Harga buka, harga tutup, harga tinggi, harga rendah. Kita nak jawapan yang pantas dan betul ya tuan-tuan puan-puan. Okey. Macam mana? So semua dah jawab dah. Kalau you jawab pantas pun tak betul, sorry lah kan. Kita nak you jawab pantas dan betul. Okey, semua dah ada jawapan. Ini Syazwan SPO ni semua jawapan dia bagi ni. Macam mana ni? Kan? Terbaik. Okey, so jawapan untuk soalan kedua ni, jawapannya adalah B, harga tutup. Atau nombor 2 tadi, harga tutup ya tuan-tuan puan-puan. So harga tutup lah kita punya jawapan yang kita nak cari, itu nombor 2 tadi. Okey, so nanti kita akan announce dia punya winner. So tak apa, kita ke soalan ketiga, iaitu soalan terakhir untuk malam ni. Dah bersedia belum? Okey, soalan ketiga. Apakah indikator yang ingin dilihat oleh para pedagang dalam indeks kekuatan relatif atau kata relative strength index RSI? Okey, bawah 30 oversold, lebih 70 overbought. Macam mana ni? So jawab je 1 2 3 4. Dah confused dah kan dia punya simbol tu kan. Mungkin ada yang confused, mungkin yang ni tricky question kan. Kadang-kadang kita dah tahu jawapan dia. Tapi disebab dia punya susunan tu macam tunggang terbalik sikit, kita pun dah jawab salah. Okay, terbaik. So macam mana? Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. So jawapannya adalah nombor 1. Okey, iaitu bawah 30 oversold. So atas 70 adalah overbought. So nak tahu pemenang dia tidak? Okey, so siapa yang jawab nombor 1? Okey, so nak tahu pemenang dia tidak? Okey, so baik. So sekarang kita akan announce dunia pemenang. Sekejap ya.
Okay, so soalan pertama tadi, yang soalan pertama yang junior tanya awal-awal tadi tu, kan, yang Philip ada berapa branch tadi kan? So soalan pertama yang awal-awal tadi tu adalah jawapan dia, pemenangnya adalah Kamal Mustafa. Yang Kamal Mustafa yang jawab 7 kan? So Kamal Mustafa yang menang. Yang soalan pertama awal-awal tadi yang junior tanyakan. Okay, so kita punya judges akan tengah compile soalan, jawapan seterusnya. Okay, terbaik. So okay, kejap Okay, so pemenang kedua Muhammad Syafiq. So Muhammad Syafiq ada? Muhammad Syafiq bin Syukri. Soalan kedua tadi tu yang tanya berkenaan dengan apa? Apakah carta yang banyak digunakan oleh para pedagang? Which is jawapan dia carta palang. So tanya Muhammad Syafiq. Tanya Muhammad Syafiq. Okay, so soalan seterusnya, soalan ketiga iaitu pemenangnya. Itu soalannya tadi apa? Kebiasaannya apakah harga yang digunakan oleh para pedagang untuk menggunakan purata bergerak atau moving average? So jawapannya tadi adalah harga tutup. So harga tutup, jawapan tepat dan pantas. Pemenangnya adalah Muhammad Safaruddin Shah Osman. Okay, tanya Muhammad Safaruddin Shah Osman. Okay, tanya. Okay, so make sure you isi you punya feedback form tu, sebab nanti kita nak contact you kan. Kita nak you punya nama, kita punya nombor phone, email apa semua, sebab nanti kalau you tak isi feedback form, nanti tak valid pula. So make sure siapa yang pemenang jangan kata pemenang je lah kan. Siapa yang dah attend ni, make sure you isi feedback form tersebut. So nanti kita boleh contact you all lah in case ada anything. Okay? So soalan terakhir tadi tu tentang indikator RSI ni. Saya rasa ni soalan yang mostly semua jawab betul. So pemenangnya adalah pemenang terakhir kita, Fitri Hafiz. Tanya Fitri. Tanya. Okey, so Fitri Hafiz pemenang terakhir kita punya Touch and Go punya kontes e-wallet. So memang tanya. So kita akan contact keempat pemenang tersebut, iaitu Kamal Mustafa. Pemenang kedua Muhammad Syafiq. Pemenang ketiga Muhammad Safaruddin. Dan pemenang keempat Fitri Hafiz. Tapi make sure semua isi kita punya feedback form ni, sebab nanti kalau mungkin siapa yang tersalah isi ke, kita tak nak contact you all. So mungkin nak kita kena cari pemenang seterusnya, sebab memang kita reservekan dia punya lucky draw ni untuk siapa yang attend saja. Okay? So tanya lagi sekali kepada semua yang kata yang sama-sama dengan kita pada sesi malam ni. So insyaAllah nanti kita akan adakan lagi sesi macam ni yang memang serupa macam ni. Kita akan buat Facebook Live lagi dengan broker lain, dengan Bursa Malaysia sendiri, dan kita akan buat juga sesi webinar close ni. So boleh tanya macam-macam soalan. Macam saya tengok tadi pun ramai yang tanya soalan, which is good. Sebab sometimes kita takut kan, kita malu kalau depan audience ramai. So dengan close audience ni kita boleh tanya lagi lebih intimate punya soalan, mungkin kita lebih in-depth punya soalan. Mungkin siapa yang tak dapat pencerahan atau tak dapat jawapan, so mungkin boleh contact pihak Philip Futures offline. So mungkin boleh contact Tuan Fawaz dan Tuan Junior juga lah offline. So terima kasih. So mungkin saya nak serahkan dulu kepada Tuan Junior yang mungkin ada kata-kata terakhir daripada Philip Futures. Dipersilakan Tuan Junior. Okey, sekarang saya mau share screen. Kenapa tadi tak ada bunyi? Host mau enable saya lagi. Oh ya ke? Ya. Okey, baiklah. Host mau enable. Okey. Okey, ada dengar saya kan? Okey. Dengar. Okay, so what should you do next? Okay. Kamu boleh pergilah. Nanti ya. Okay, demo account. Ini demo account. Tadi saya ada send link dalam group chat. Dan ini kamu boleh, kalau kamu belum open itu link kamu boleh scan QR code sini. Yang ini akan terus pergi ke link untuk registration demo account. Dan kamu boleh scan demo account. Dan demo account ini kami boleh buat apa? Kami boleh buat paper trade. Kamu boleh experience paper trade untuk kalau kamu mau try FKLI Kuala Lumpur, tapi kamu interest in FCPO, kamu boleh try FCPO. Macam mana dia macam trading, kamu mau guna market order, limit order, macam bawah cakap itu, kamu mau guna apa indikator, Bollinger Bank atau ada RSI, MACD, kamu boleh, semua boleh experience dalam Nova demo account ini. Tapi demo account ini hanya valid 30 hari lah, 30 hari saja.
dan kamu register dan kamu akan receive satu email dan kamu boleh login dan terus experience. Terus. Okay. Dan next ini ialah Philip Nova kami, logo macam ini. Kamu boleh pergi App Store atau pergi Google Play Store dan kamu boleh type Philip Nova dan logo dia macam ini dan kamu boleh download dan register dan terus experience-nya. Okay. Dan kami adalah kami boleh open futures trading account online, iaitu saya send link kepada chat group itu, iaitu link untuk open account online. Dan duration dia kalau semua baik-baik lah. Okay, macam Fawaz karena macam Iza cakap punya 5 hari. 5 hari kamu account boleh open complete. Okay, dan connect with us. Kamu boleh pergi Facebook, pergi LinkedIn, pergi YouTube, pergi Telegram. Tadi saya ada send satu link. Nah, saya send lagi. Oke, ini link untuk Telegram kami. Kami boleh dapat informasi yang baru kepada kami webinar atau kamu mau contact us lah. Contact us through kamu mau one-to-one coaching atau apa, semua boleh. Facebook, Telegram, LinkedIn, YouTube, semua boleh. Oke. Dan next. Oke, promotion. Ini ya promosi kami. Promosi kami yaitu Philip Star Trader. Oke, so promosi ini untuk semua klien kami. No matter is existing atau new client lah, promosi ini adalah guna points untuk dapat reward punya. Kalau kamu open an account, kamu at least ada satu trade atau satu transaction atau satu trade of SCPO atau semua produk lah, kamu boleh dapat 10 points. Setiap ada M3 10 ringgit lah, 10 ringgit commission kamu bayar, kamu akan dapat 1 point. Kalau kamu refer satu friend untuk open account, at least ada satu trade lah. Oke, kamu dapat 10 poin lagi. Dan friend kamu dapat 10 poin lagi mah karena dia open account. Betul kan? Oke, dan poin lebih banyak, kamu ada higher chance to win cash reward atau gold voucher, Apple voucher, dan first prize kami yaitu Rolex voucher. Kamu boleh lihat dalam promosi voucher ini. Ya, itu first prize kami dalam promosi ini. Kalau kamu mau tahu more about promosi ini, kamu boleh pergi website kami. Cari promotion under promotion tab lah, Philip Star Trader. Kamu akan banyak informasi, terms and conditions semua di sana. Oke, dan ini hubungan kami lah. Kami semua branch di sini. Oh, yang tadi ada satu question itu Fitris Hafiz kak cakap Sabah ada branch kan? Oh, tadi saya cakap salah. Sabah sekarang belum ada branches tak, but going to open. Tapi kami ada satu orang person in charge di KK. Okay, kamu hubungi kami akan pass your contact kepada KK itu orang person in charge. Dan kamu boleh one-to-one coaching atau open account atau kamu mau tahu more about futures atau Philip Capital, kamu boleh lah. Okay, dan ini semua branches handphone bukan handphone, yaitu numbers dan email semua di sini. Okay. Thank you very much. Pass back to you, Injazan. Okay, thank you Junior, thank you Tuan Fawaz, thank you Junior, thank you kepada semua yang setia bersama kita pada malam ni, dan tahniah lagi sekali kepada semua pemenang-pemenang Lucky Draw. So nanti apa-apa kita akan hubungi. So terbaik. So terima kasih semua kerana sudi meluangkan masa kita pada malam ini sampai ke 9.40 lah. So mungkin kita terlajak sikit, mungkin kita excited masa Lucky Draw tu kan. So tak apa. So diharapkan you all memang setia lagi dengan kita punya sesi. So apa-apa you ada problem ke apa, boleh contact Philip Futures. So diorang ni memang sedia membantu dan memang sedia nak tolong you all kan, nak bagi one-to-one coaching lah, nak guide you all lah macam mana nak buka account lah, macam mana nak start lah. So tak kisah, you ada apa-apa soalan, just tanya je diorang. So saya dah ada pengalaman dengan diorang, so memang diorang friendly. So you ada apa-apa soalan, just tanya. So kata memang kita akan membantu you all. So terbaik. So dengan itu mungkin kita akan akhiri kita punya sesi Zoom pada malam ni. So lagi sekali saya nak ucapkan terima kasih semua. Terima kasih kepada Tuan Fawaz, terima kasih kepada Tuan Junior, terima kasih kepada Philip Futures, terima kasih kepada Bursa Malaysia Derivative yang sudi menganjurkan dan menjayakan kita punya sesi pada malam ini. So insyaAllah kita akan jumpa lagi di sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Terima kasih, stay safe.